pada anda supaya fokus. Lepas habis pada sesi ini anda akan dapat masa rehat yang cukup. Okay, so bila itulah maksud dia training. So training ni kita kena bersedia, kita kena alert tuan-tuan. Kita kena alert sebab kita perlukan waktu inilah saja yang kita ada. Ini saja yang kita ada waktunya. So korbankanlah waktu itu sebentar, korbanlah apa yang perlu anda buat kalau boleh korbankanlah. Okay, sebab inilah waktu yang ada untuk anda pelajari apa. Jadi kita akan sesi ini sesi terakhir untuk sesi pagi ini sehingga jam 1 nanti. InsyaAllah jam 1 nanti anda akan berehat sehingga jam 2. So di situ anda boleh untuk uruskan usaha-usaha yang lain. Baik. So ini tuan-tuan, saya minta pada anda tadi. So daripada pagi saya flashback sikit daripada pembukaan minda, lepas tu sistem, lepas tu daripada adik kita iaitu digital marketing. Okay? Digital marketing saya juga teruja dengan apa yang diajar. InsyaAllah kita akan bagi the time yang cukup untuk dia share bagaimana cara sehinggalah kita boleh menjadi seperti beliau. Okay? Baik, so tapi yang paling penting tuan-tuan ialah sesi ini. Sesi ini adalah paling penting. Sesi ini akan melibatkan keseluruhan apa yang kita perlu buat. Keseluruhan yang perlu kita tahu untuk kita pasarkan apa yang kita sedang lakukan ini. So saya minta kerjasama semua sekali sediakan pen dan kertas untuk anda fokus dekat sesi yang terakhir ini untuk sesi pagi. Okay? So dekat sesi ini yang akan mendendangkan, yang akan mempersembahkan, yang akan beraksi di depan anda adalah tidak lain tidak bukan adalah kita orang the top one kita iaitu founder kepada Angel Group, founder kepada kita semua sekali iaitu tak lain tak bukan kita punya founder kita. Yang mana founder kita ini tuan-tuan? Untuk pengetahuan anda harus tahu tentang sedikit tentang kita punya founder. Bukan juga bila saya dapat tahu dia punya biodata dia ni bukan jugalah orang yang sangat ada ilmu ada seorang ada ilmu yang merupakan lulusan perakaunan daripada UiTM dan beliau pernah berkejaya penuh dalam sektor corporate dan pernah juga sebagai pegawai di bank Bumi Putra dan juga Affinbank, pernah bekerja di bank tuan-tuan. So kita orang seperti ini kita harus dengar. Okay? Dan juga menceburkan diri dalam melibatkan diri dalam perniagaan seperti pelaburan seperti money market, ada ni unit trust, kripto dan juga emas. Sekarang dalam bidang emas lah. So kita gelarkan dia dengan satu gelaran iaitu Coach Aida. So kita akan mendengar, so anda harus dengar daripada coach kita ini yang mana juga SM kita iaitu senior merchant kepada kita punya Angel Group. Jadi saya harap sedia untuk mendapat ilmu sepenuh-penuhnya. Mungkin dekat kita punya program preview yang biasa kita buat hari Selasa tu tak dapat sepenuhnya. InsyaAllah anda akan dapat keseluruhannya pada hari ini dalam masa 1.5 jam ini. Jadi saya harap anda semua dapat memberikan segala tumpuan kepada beliau. Jadi saya mempersilakan kita punya SM, senior merchant kita, jutawan kita, tak lain tak bukan iaitu Coach Aida Karim. Dipersilakan. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Tuan Moderator kita, Tuan Haji Razni. Alhamdulillah, hari ini kita nak tolong sediakan kosongkan minda, tenangkan hati. Hari ini kita belajar tentang macam mana kita nak betul-betul fokus dalam quantum metal. Sebelum ni kita dah belajar macam mana nak marketing, but now is orang kata inilah jantung. Tajuk hari ini adalah jantung kepada bisnes kita pada hari ini. So tanpa meninggalkan masa, semua dalam ni semua kita ada masa yang ditetapkan. Okay. So preserve and enhance your wealth with gold. Okay, this is our topic today. So hari ini saya akan bercakap tentang platform quantum metal iaitu Digital Gold Shop. Sebenarnya kita ni buka kedai emas sahaja. Okay? And then product knowledge, kita akan bercerita tentang konsep produk, how to maximize profit. Lepas tu kita bercerita tentang ecosystem and career development and basic financial. Basic financial ni bagi orang yang bukan bekerja sepenuh masa, berniaga macam kita, agent, this is one of the best topic yang kita akan share. Okay? Okay, tuan-tuan. So sebenarnya quantum metal tadi adalah satu kedai emas digital. Dia satu kedai emas digital. So sebelum masuk kita kena faham konsep apa quantum metal. Dia satu kedai emas je, macam kedai emas dekat luar sana. Cuma beza luar fizikal, kita digital. Okay. Dalam kedai ada produk apa? Okay, kita ada 4 produk. Apa produk kita? Kita ada physical gold,
Kita ada gold storage account, kita ada gold advance account, and kita ada gold leverage account. This is the product yang kita jual dekat kedai emas kita ni. So apa dia physical? Macam biasa. Apa hallmark kita? Tadi, Perth Mint. Tu produk kita. Dan sekarang produk kita, kita boleh ambil dekat mana? Dekat arah Nutekun. Okay. And then kita ada gold storage account. Gold storage account ni apa dia? Dia digital gold. Ini macam account saving kita. Yang mana kita buka account saving dekat bank, dia samalah account saving dalam bentuk emas. Tapi dalam bentuk digital. Okay, siapa selain daripada kita reseller atau quantum metal, siapa tolong jual produk ni? Bank, 4 bank tolong jual produk ni. Ada 4 bank. Muamalat, Affin, Araji, Alliance. Dia pun tolong jualkan kita punya produk GSA ni. Okay. Digital gold, simpanan kita. Apa dia gold advance account? Okay, gold advance account ni adalah bila kita dah ada digital gold, kita nak pakai cash tapi tak nak jual emas. Kita boleh gadaikan kita punya digital gold tadi ke gold advance account. Produk kedua kita ni. So produk ni kita nak dapat cash. Jadi maksudnya bila saya gadaikan emas, dekat luar pun ada. Saya ambil emas, pergi kedai arah tu kita gadai. Dekat kita ada gold advance account. So kita dapat cash, emas kita masih ada lagi dalam sistem quantum metal. Okay. This is our killer product, gold leverage asset. Ini produk ni cuma kita the only one, quantum metal the only company provide this product, gold leverage asset. Yang mana beli 1 dapat 10. So that is my trademark. When I explain to people, saya gunakan beli 1 dapat 10. Memang tak logik, kalau pergi kedai emas kat luar takkan dapat beli 1 gram, you akan dapat 10 gram. Tapi di quantum metal ada produk ni. Dan produk kita Syariah compliance backed by physical gold. So this is produk kita. Kita kedai emas digital, kita ada jual 4 produk. 4 produk kita apa tadi? Ni, physical, gold storage, gold advance dengan gold leverage. Fahamkan ni dulu, insyaAllah yang lepas ni kita akan faham. Okay, so okay. Gold advance account. Tadi digital gold saya tak perlu cerita sebab dia straightforward je. You saving you beli berapa banyak, itulah simpanan you. Okay, itu gold, digital gold kita. Tapi saya nak cerita tentang gold advance account. Kenapa? Dia ada satu konsep yang best. Yang mana ramai zaman krisis ni yang berminat on this product. Okay, apa dia? Gold advance account ni yang mana kita boleh dapat rolling capital atau kita boleh dapat cash untuk kita gunakan. Okay, so berapa banyak yang kita boleh dapat? Kita boleh dapat 75% daripada nilai emas kita. Katalah saya ada nilai emas 100,000, saya boleh dapat 75% cash balik daripada saya gadaikan emas saya tadi. Okay, alright. So macam mana contoh dia, hari ni saya ada RM100,000. Saya ada RM100,000 nilai of GSA saya. So saya nak ambil cash. Saya boleh dapat 75%. So I can get 75,000. Maksudnya 75,000 tu pergi mana? Pergi ke account bank kita. Kita boleh cash out kan. Okay? And then of course lah bila company bagi facility, dia ada charges dia. So kita panggil sini profit rate. Profit rate dia adalah 3.5% setahun. Berapa banyak tu kalau kita gadaikan 75,000, kita kena bayar 2,625 je untuk 75,000 punya financing. Dan kita boleh bayar selepas 1 tahun. Yang mana after a year kita dah ambil 75,000 hari ni. 1 tahun kemudian kalau kita belum boleh bayar 75, kita bayar je RM275. RM2,625 ni profit rate. Okay. Alright. So hari ni kita tengok contoh kenapa kena ambil arah nu dalam quantum metal dan bukan dekat luar. Kenapa? Tengok ya. Hari ni saya ada 100,000 dapat pembayaran 75, profit rate 2,625 kan. So dengan RM100,000 saya ada tadi, harga emas semasa katalah RM271 per gram, dan saya akan dapat
369 gram. This is the gold yang ada dengan value 100,000 tadi. Saya dapat beli. Okay. 100. So saya dapat cash berapa banyak? Ni, RM75,000. Saya buat prediction yang saya mampu bayar 75,000 ni bila tahun yang ke-5. Tahun pertama saya tak mampu, saya nak rolling lagi. Sampai tahun ke-5 baru saya nak ambil bayar balik dan ambil balik emas saya yang 369 gram ni. Okay. So prediction by 5 years. Kita tengok sejarah emas dia naik daripada 10 hingga ke 20% setahun. Jadi saya ambil pertengahan. Saya ambil 15% kenaikan setahun selama 5 tahun ni. Okay. Alright. So kalau kenaikan 15%, 5 tahun dah naik 75% daripada harga mana? Daripada harga 271 per gram tadi yang kita beli tadi kan. Okay. So tengok dekat sini. Okay. 275 kali kenaikan harga. So pada tahun ke-5 harga emas naik sebanyak 474.25 per gram. Maksudnya emas saya 369 ni yang dulu harga 271 dah menjadi harga 474.25. So saya nak jual emas ni. Kenapa nak jual? Sebab saya nak bayar balik 75,000, tak nak pakai duit saya. I tak nak ambil dari pocket money untuk bayar. So I nak guna daripada kenaikan harga emas punya keuntungan, saya nak bayar saya punya hutang tadi. Okay. So daripada sini 474.25 kali dengan grammage yang saya ada, saya dapat 174,995. This is the value of my gold yang 5 tahun dulu saya pajakkan. Okay. So saya ambil round figure 175,000. Imagine tadi ada 100,000, lepas tu saya ambil 75,000. Ambil advance dulu. So, emas saya masih ada. Padahal sebenarnya tinggal 25,000 sahaja modal saya dalam tu. 75 saya dah ambil cash kan. Tapi setelah 5 tahun, bila berlaku kenaikan harga emas, saya dah dapat value of 175,000. Okay. So dekat sini, saya tolak balik tiap-tiap tahun yang saya bayar profit rate tadi, jumlah dia sebanyak 13,125. So dekat sini, saya tolak pula. Company kena ambil balik dia punya financing tadi. So, berapa cash in hand saya dapat? Saya dapat cash sebanyak 86,875. Padahal tadi dah ambil 75,000. Dapat balik 86,000. Duit kita sepatutnya tinggal 25,000 kan? Dah ambil 75,000. Tapi dekat sini dia dah jadi 86,000. Campur balik awal-awal tadi kita dah ambil cash 75,000. Actually dengan modal 100,000, 5 tahun kemudian total cash yang kita dapat adalah 161,000. This is the beauty of kita punya GAA. Produk ni siapa yang boleh beli? Satu, orang yang nak pakai cash. Kedua, orang yang rasa dia nak create dia nak diversifykan portfolio tu. Contoh hari ni saya ada ASP, saya ada tabung haji, saya ada EPF, saya ada saving account. So empat ni saya keluarkan dulu, saya masuk dulu beli emas. Selepas beli emas, besoknya dah dapat balik dalam akaun bank saya terus pecahkan balik. Masuk balik ASB, masuk tabung haji, masuk EPF balik dan masuk my saving account. Sekarang saya dah ada 5 portfolio investment saya. So, siapa lagi? Siapa yang ada overhead yang tinggi? Contoh, you are company, sebulan you punya overhead is about 50,000. Daripada 50,000 burn macam tu, why don't you beli emas dulu, baru you bayar your overhead. At the end of 5 years, you dapat balik untung campur modal you tadi balik. Ini siapa yang patut bagi peluang untuk GAA produk kita. Okay. And then, bersih banyak 61,000. Okay. Right here, kita cerita pasal tadi, produk beli 1 dapat 10. Kalau bercerita dengan orang, dia cakap it's too good to be true. Memang benda yang tak logik. Beli emas 1 gram dapat 10 gram. Siapa yang nak bagi? Tak ada orang nak bagi. Tapi, apakah produk kita GLA ni satu benda yang tak logik?
sebenarnya apa konsep yang digunakan? Apa company guna konsep? Sebenarnya kita menggunakan konsep tawaruk financing. Tawaruk ni apa? Kalau guna layman atau term konvensional, pinjaman. Sebenarnya Quantum Metal nak bagi kita pinjam duit untuk beli lebih banyak emas. Tapi kita nak buat konsep syariah, bukan pinjaman. Macam mana cara? I explain. So, apa GLA kita beli 1 dapat 10, dia sebenarnya macam ni. Kalau you ada 1 unit, maksud you nak beli 1 unit, modal $250 per unit, dan company akan bagi kita financing sebanyak 9 kali daripada modal kita. Okay, so modal tadi 250, selesai company bagi financing 2,250. So saya immediate dah ada modal $2,500. Sebab tu saya punya modal boleh beli 1 gram, tapi dengan tambah financing saya boleh beli 10 gram. Ini sebenarnya belakang tabir daripada GLA kita tadi. Okay. So dia adalah satu benda yang nyata, bukan satu benda yang is too good to be true. Okay. So sebab tu dengan 250 you boleh beli sekarang dengan $2,500 because of 9 kali financing tadi. Right. Ni kena faham kita as a reseller we must understand and kita boleh explain to klien kita dengan jelas. Sebab klien ni bila kita as a reseller, apa tugas kita? Bukan menjual we are not selling. Apa tugas kita? Untuk fahamkan orang je dengan konsep produk kita, dengan produk kita. Orang faham, insya-Allah dia boleh buat decision dia. Sebab tu ramai orang tak boleh menjual, tak boleh nak orang nak beli dekat dia sebab dia tak boleh fahamkan klien dia. Apa sebenarnya Quantum Metal offer. Okay, hari ni. Macam mana pula 9 tu? Bukan pinjaman tapi menjadi Islamic syariah punya konsep. Okay. So tawaruk, what is tawaruk? Tawaruk adalah pembiayaan. So company nak bagi kita pembiayaan. Okay. Kalau dia bagi pinjaman, dia tak syariah sebab dia ada interest dan dia ada riba. Okay. So Islam menghalalkan jual beli. So konsep kita untuk tawaruk financing adalah jual beli. Okay. So hari ni dekat mana Quantum Metal jual belikan transaction ni? Dia jual belikan dekat Bursa Suq Asila. Okay. Right. Okay. So macam mana konsep dia? Hari ni saya ada $250. So company tadi bagi, you ada 250, dia bagi 9 kali ganda financing. Okay. So company tadi ada 2,250 nak bagi dekat kita. Okay. So apa yang company buat, kalau dia bagi direct itu pinjaman. Tapi apa yang company buat, dia pergi dekat Bursa Suq Asila, dia beli produk. Dia beli komoditi. So underlying asset kita adalah CPO. Maksudnya hari ni, apa belakang tabir daripada GLA punya produk ni adalah penjual beli CPO. Okay? Tapi orang tanya, kita nak jual beli emas, kenapa jual beli CPO? This is just untuk tawaruk financing je. Main kita nak beli emas tadi. Tapi mana nak dapat duit beli emas? Daripada transaction ni. So CPO ni, company nak bagi kita pakai 2,250, dia beli dulu barang. Dia beli CPO. Dia beli kat mana? Dekat trader A, dekat bursa. Okay. Dah beli dekat trader A, dekat bursa ni, dia jual balik kat kita. Barang yang ada tu, dia jual dekat kita dengan 2,328. Dan dia jual kita dengan konsep deferred payment, bayaran bertangguh. Kita ambil dulu produk, nanti saya bayar. Bila saya nak bayar? Bila saya dah untung, saya jual emas saya baru bayar balik Quantum Metal. So Quantum Metal kita yang dah dapat tadi, CPO ni kita jual balik dekat mana? Dekat bursa juga. Dekat Bursa Suq Asila. Yang mana bila trader lain beli kita punya CPO, kita pun dapat cash. $225 ni campur modal kita tadi. So kita dah ada duit untuk beli emas lebih banyak lagi, 9 kali ganda lebih daripada modal kita. So this is the concept. So konsep ni, konsep ni wajib faham, digest and we can explain. Sebab ramai orang argue, macam mana boleh bagi, macam mana boleh bagi. Right?
This is the answer for question tadi. Okay. Right. Di produk belakang tabir kepada GLA 1/10. Okay. Kalau kita panggil produk kita gold leverage asset, what is leverage? Leverage ni sebenarnya tadi pembiayaan yang mana we are using other people's money untuk kita invest. Saya cuma ada 250, saya pakai duit orang lain, 2,250, saya boleh berinvest sebanyak $2,500. So maksudnya saya dapat lebih banyak. Okay. Penting ke tak penting? As an investor, ini ada satu opportunity ke tak? Kita tengok contoh ni. Hari ni saya ada modal RM10,000 dan tuan-tuan kat luar sana pun ada modal RM10,000. Tapi kita nak beli emas dengan tempat yang berbeza. Saya nak beli dekat kedai emas, tuan-tuan nak beli dekat Quantum Metal dengan modal RM10,000. So kalau saya ada modal RM10,000, harga beli kita adalah RM262 per gram. Harga semasa. Okay. Lepas tu, kalau harga 262 dengan modal 10,000, berapa gram saya dapat? So 10,000 bahagi 262, saya akan dapat 38.167 gram. Ini beli dekat kedai emas. Bawa duit 10,000 pergi beli, gram yang kita dapat 38.167. Kalau beli dekat Quantum Metal, Quantum Metal you ada 10,000. Company bagi financing 9 kali ganda, so 90,000. 90 kali 10,000, you akan dapat 100,000 duit modal untuk beli emas. So 100,000 divided by 262, you dapat 381.67 gram. This is how in GLA product. Okay, kita dah ada emas. Bila kita nak jual? At what pricing kita nak jual? So kita decide nak jual pada harga 300. Harga naik 300, saya nak jual, tuan-tuan pun nak jual. So bila harga naik 300, kita ada untung RM38 per gram. So bila saya jual 38.167 kali RM38 untung, so saya akan dapat untung 1,450, campur balik modal saya 10,000. Okay, right? So kalau QM, kalau jual, so kata QM 381.67, 381.67 kali harga semasa berapa? 300 kan? Times 300. Saya sebenarnya dapat cash sebanyak RM114,500. Tapi kena ingat, saya punya modal 10, modal syarikat 90. Jadi saya kena bayar balik syarikat 90,000. So berapa saya dapat cash in hand? Saya dapat 14,500 untung, campur modal saya 10,000. Cash in hand saya dapat 24,500 ringgit. Tengok di sini. Modal kita sama 10,000. Lepas tu beli harga sama 262. Jual harga sama 300 ringgit. Untung per gram pun sama 38 ringgit. Apa yang beza kat sini? Perbezaan kita adalah kita kena tunggu masa yang sama juga. Tapi apa different dia? Untung kita berbeza sebanyak 10 kali ganda. Saya cuma untung 1,450 dengan modal 10,000. Tuan-tuan yang beli GLA produk untung 14,500, campur balik modal 10,000. So dekat sini, klien boleh nampak perbezaan. When they understand and they nampak perbezaan ni, insyaAllah dia akan make decision. Okay? Right. This is kita punya produk GLA. Okay? So, saya bagi contoh lagi. Sebab GLA ni kena banyak bagi contoh pada klien supaya dia boleh visualize macam mana konsep ni and macam mana produk ni boleh bagi benefit kepada dia. Okay? So, hari ni saya ada 100,000. Klien ada 100,000. Tapi dia nak beli emas dekat kedai emas. So, kalau dia nak beli kedai emas, and then dia kata saya nak jual bila saya untung 100%. Maksudnya ada modal 100, bila harga naik jadi 200,000 value, baru dia nak jual. Okay? So kalau macam tu, modal 100, dia beli pada harga 262, at what pricing dia kena jual. Untuk dia untung 100%. So
So dekat sini dia kena tunggu harga naik RM524 per gram. Baru dia untung 100%, maksudnya dapat RM200,000. So dekat sini, kalau you tengok, sorry, ada tag mute. So, kalau dia nak untung 100%, dia kena jual pada harga RM524 per gram. So, double the price yang dia beli. Persoalannya, bila harga nak cacah this pricing? 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun? So, sebab tu siapa yang beli physical gold, dia ambil masa yang sangat lama untuk dia profit dan sangat lama untuk dia untung 100%. Apa beza kalau dia gunakan GLA produk kita? Okay. What is the difference? Okay. Sama juga, kita ada 100,000 tapi nak beli dekat QM, GLA produk. Nak untung pun 100% juga. So apa yang jadi, beli harga 262, at what pricing kena jual? Tadi 524. Sekarang kalau beli kat GLA, apa pricing kita kena jual? 288.20 sen je. Saya dah untung 100,000 campur modal 100,000, 200,000. Tadi saya kena tunggu harga 524. Dekat sini, saya kena tunggu 10% kenaikan daripada harga saya beli. Dan saya dah dapat 100%. Inilah beauty-nya produk kita GLA yang tak ada lagi kompetitor. We are the only one. Okay. Leverage is normal. Dekat luar banyak leverage. Tapi persoalannya whether syariah or not, and then dia ada backed by physical or not. But kita dah kita dah dapat on produk kita syariah compliance. Okay. So dekat sini, this is the simulation ni. Macam mana konsep produk GLA kita. Katalah hari ni tadi beli pada harga RM262. Harga naik 1% je. Maksudnya naik RM2.62. Kita dah untung 10%. Daripada mana? Daripada modal kita. So 10% daripada 100,000 dah untung 10,000. So maksudnya harga emas naik RM2.62, saya untung 10,000 dah. Okay. Kalau naik 5% daripada harga kita beli, kita dah untung 50% daripada modal kita. Ini yang berlaku tadi. Naik 10%, naik RM26.20, kita dah untung 100% daripada modal kita 100,000. Maksudnya kita dah untung 100,000. Dan ini bila berlaku kenaikan harga emas. GLA ni adalah satu investment. When we talk about investment, of course dia kena ada risiko. So apa risiko dia yang klien kena faham? Ini saya explain. Bila harga emas turun, dia pun sama bila harga emas naik. Kalau turun 1%, kita akan rugi 10%. Kalau turun 5%, kita akan rugi 50%. If harga turun RM26.20 dari harga kita beli tadi, kita dah rugi 100,000. Okay. Cuma dia ada cuma. Cuma dia is only on paper je. Selagi kita owner of the gold tak jual emas kita, selagi itulah kita tak untung dan kita tak rugi. So bila berlaku downside ni, what should we do? Kita kena ada dua perkara. Satu, we have to have holding power, and kedua, we can buy time. So nak masuk dekat GLA produk bukanlah duit untuk kita expenses kita, bukanlah duit untuk kita beli susu anak, bayar sewa rumah, no. But dia adalah extra money, saving kita yang kita rasa within 1 year kita tak nak guna. This is the place, insyaAllah kalau ada dua perkara tadi, this is the place that you can make a lot of profit. Okay? Right, that is GLA kita. Macam mana nak maximize profit? Ni ramai bertanya, macam mana kita nak maximizekan profit kita? Okay. Ini my experience. Mula-mula dulu kita tak tahu. Yang mana kita beli satu dengan figure yang banyak. Saya kata saya beli 50,000. Sekali saya beli.
And then saya tak boleh beli dah. Bila tak berlaku beli, katalah saya beli pada harga yang tinggi dan harga emas keep dropping, I have to wait masa yang sangat panjang untuk harga emas naik balik pada harga yang saya beli. Okay. So kita belajar from experience. So apa yang kita nak buat? Apa yang kita boleh buat? Kita investor, kita mesti nak untung. Yeah? So macam mana cara kita nak untung ni? Macam mana kita nak maximizekan profit kita? Okay. Apa yang saya buat? Contoh saya ada peruntukan nak beli 50 units GLA. Okay. 50 units GLA yang mana saya ni saya tak boleh jadi tamak. Okay. Dia tak boleh jadi tamak kalau kita nak jual beli ni. So I dah set my mind yang I nak profit sebanyak 10 ke 15%. Kenapa saya ambil 10 ke 15%? Kalau kita tengok harga emas, dia akan naik dan dia akan turun. Kalau 10 ke 15% ni kita untung, maksudnya emas naik 1 ke 1.5% daripada harga kita beli. So logik untuk saya profit this pricing. Sebab bila emas naik sikit, kita dah untung banyak ni, dan bila emas turun, kita dah jual, ambil take the profit. So apa yang saya buat, saya dah tak beli sekali banyak-banyak dah. So apa yang saya beli dengan modal 50 units ni, contoh hari ni saya beli pada harga 60.66 USD. This is the price. Sebab kita tak boleh predict harga emas. Betul-betul hari besok nak naik ke nak turun, we don't know. Okay. So saya katalah saya dah beli pada harga 60.66. Dan saya dapat 41.2 gram. Okay, 2 gram. Saya beli 10 unit. And then, what pricing should I sell? Untuk saya untung 10 ke 15%. Harga naik 62.48, saya dah boleh jual dah. Saya dah boleh jual dah. Ini kalau harga sampai. Tapi kalau harga tak sampai, harga turun. Harga turun daripada 66 kepada 18. I beli lagi. So, kenapa I nak beli lagi? Sebab I dapat lebih banyak grammage daripada harga semata tadi. Okay. So, saya beli 10 unit lagi. So, harga turun lagi. We expect harga to increase, but harga turun lagi. Bila harga turun, saya beli lagi 10 unit tadi. So, 420, lebih daripada grammage yang di atas. So, this is what I do sampailah modal saya tadi habis. So, apa yang saya perlu buat? Saya kena tunggu harga untuk saya jual balik. Okay. Kalau saya nak jual daripada 57.75 ni, kalau saya nak tunggu harga naik balik pada harga saya beli 60.67, dia ambil masa. Tapi untuk 10 unit yang saya beli pada 57.75, at what pricing should I sell? Untuk profit 10 ke 15, saya pada harga 59.49, saya dah boleh jual balik dah. Saya dah boleh ambil profit. Saya dah untung. Investor ni bila dia dah untung, dia dah suka dah. So when you sell, you dapat balik modal, you dapat untung. So most of us ambil balik profit, modal ni tadi dia tunggu masa untuk dia beli balik. Okay, so alright, so first kita dah untung dah. And then harga yang kedua, kita beli pada 58.23, at what pricing should we sell? Kita kena jual pada harga 59.99. Kita dah untung dah. Daripada kena tunggu harga 60.66 ni, kena tunggu harga naik 62.48, baru kita untung. Tapi kalau kita buat konsep layering ni, awal-awal kita dah untung. Ramai orang marah tau, kata, kenapa orang ni dah untung, saya tak untung-untung? Sebab orang tadi dia ikut cara macam ni. You cuma beli sekali pada one pricing. Then you kena tunggulah harga above your price baru you boleh untung. Dan Alhamdulillah this teknik dah menunjukkan ramai kita punya investor yang untung. And then untung tak perlu keluar modal baru, modal tadi pusing balik, beli balik. So kita untung berkali-kali, compare, beli sekali, tunggu sampai harga naik harga tu, above than that baru kita untung. Kalau sini, kalau saya beli satu je pada harga 62.48 untuk jual, imagine saya tak untung-untung lagi, saya tak boleh jual lagi. Tapi orang tadi dah untung jual berapa kali? 1, 2, 3, 4. Ini saya belum cerita modal tadi dia beli balik.
Saya belum cerita. Saya baru cerita sekali pusing je ni. So untuk group angel, we have tried this technique. And Alhamdulillah, it's benefit kita punya investor dan benefit kita juga. So sekarang kalau you ada klien yang nak beli 100,000, 200,000, ajar dia orang cara macam ni. Apa kelebihan pada kita? Jangan fikir sekali kita nak dapat untung. Tapi kalau kita boleh ajar klien untuk buat macam ni, imagine bila dia terminate, dia beli balik. As a reseller, kita dapat balik. Klien dapat untung, suka hati, kita pun dapat balik kita punya recurring income. This is the best technique. InsyaAllah mungkin next time kita jumpa a new technique yang boleh benefit semua. InsyaAllah kita share. Okay. So use this technique. Okay. Alright. So, contoh kiraan, ini sebenarnya contoh kiraan. Kalau klien guna this technique, okay. Kalau you are investor, hari ni you investor, you gunakan teknik tadi, okay. You jual, and then you dapat keuntungan. You jual, kita beli pada harga berapa tadi? 59.49 kita jual, maksudnya kita untung first transaction tadi, yang mana at this price. 59.49 kita jual, okay. Kita jual at this pricing, lepas tu tolak financing everything, kita dah ada profit sebanyak 745.49. Okay. Ini profit, bahagi dengan kita punya apa tadi? Modal $2,500. Kita dah untung $29.82 dah, persen. Okay. Ini sebagai klien. So klien dah untung 29%. Mesti klien suka. So of course dia akan tanya balik, oh modal I nak pusing balik. I nak masuk balik, at what pricing should I enter? Okay, right. Kalau masa tu harga tengah rendah, suruh dia beli balik. Okay. And then, ini kalau investor. Kalau investor, dia akan untung sebanyak 29.82. Katalah kita predict dalam setahun, kita boleh buat 4 kali pusingan. Maksudnya kita beli harga tu, harga naik, turun sikit, kita beli balik, tunggu balik harga naik, 4 kali pusingan. Jual beli, 4 kali pusingan, klien akan untung sebanyak 119%. Daripada dia kena tunggu sampai harga naik 2,100, 2,300, kita tak tahu when. Kalau dia buat konsep ni, dia dah untung 119%. Kalau modal dia 100,000, dia dah untung 119,000 campur balik 100,000. This is kalau dia seorang investor only. Tapi kalau dia seorang investor, at the same time dia adalah reseller. Okay. Target 4 kali jual beli, 4 kali circle. Investor ni, dealer ni, reseller, dia dah untung sebanyak 147.77%. Ini kita cerita investment masing-masing. Ni dealer punya investment. Dia buat jual beli setahun 4 kali dan dia dah ada untung sebanyak 147.77%. Kalau modal dia 100,000, dia dah dapat untung sahaja 147,777. So, this is how kita daripada investor kita nak tarik investor tadi jadi kita punya reseller. Dia boleh tunjukkan kiraan ni. Of course satu, dia nak untung dulu. Kita dah bagi dia untung. Kita ajar dia pula buat pusingan 4 kali setahun. Ini minimum lah atau maksimum lah 4 kali setahun. Then kita compare pula. Kalau you reseller, you dapat untung banyak ni. Kalau you client, you akan untung banyak ni. InsyaAllah dia akan nampak perbezaan. Dekat 30% lebih juga perbezaan keuntungan. Okay. Right. Tadi kita dah faham satu GLA. Macam mana konsep dia, yang beli 1 dapat 10 kita dah tahu juga. And then apa yang perlu kita tunjuk pada klien, especially klien yang dah memang pegang emas. So apa yang kita kena bagi tahu dekat dia? Why you should buy in our digital shop, not buying dekat physical shop. Apa yang kita kena bagi tahu? Kita kena explain dekat dia comparison ekosistem yang ada dekat luar sana dengan ekosistem yang ada dalam quantum metal. Okay. So this is ekosistem yang ada dekat luar sana. You should master about this. You kena explain dengan sharp about this ekosistem ni. Sebab inilah klien akan buat comparison.
Okay. Alright. So, hari ni dekat luar ada jual dua jenis produk yang popular. Apa? 999 dengan 916 jewelries. Okay. So, and then dekat luar sana ada Arahnu. Kalau hari ni kita nak pergi beli kedai emas, ini ekosistem dekat luar, kita nak beli dekat kedai emas, dia akan based on MKS pricing. Apa dia MKS ni? MKS ni adalah satu badan yang monitor harga emas, MKS ni. So, MKS ni, dia kedai-kedai emas akan markup from harga ni. Dia akan markup. Dia jual dekat kita dengan harga markup. So, hari ni, kalau nak beli 999, kedai emas akan markup 10 ke 15%. Dia markup harga emas. Margin dia. So kalau untuk jewelleries, berapa margin dia? 15 ke 20%. Dia punya margin. Kalau Arahnu, Arahnu kat luar sana, apa pula beza dengan Arahnu kat kita? Arahnu kat luar dia ada limit masa. Berapa lama? 6 bulan, 12 bulan and maksimum 18 bulan je. Lepas tu we have to ambil balik emas kita. Kalau tak ambil, emas kita kena lelong. Okay. So and then berapa dia punya upah simpan? Upah simpan adalah 8 ke 12% setahun. And majority is 12%, 1% per month. And you have to serve. You have to serve untuk kita punya produk ni. GL, Arahnu dekat luar kat sana. Right. And then berapa dia bagi financing? 75 ke 80%. Contoh, hari ni saya ada 100,000 nilai emas. Kita panggil kalau dekat Arahnu, dia panggil marhum. Okay. Daripada marhum, dia bagi kita financing 75%. So kita dah dapat cash. Emas kita ambil bagi dekat Arahnu, Arahnu bagi kita 75,000. Cash ambil. Okay. So 75,000 ni kita kena bayar dekat Arahnu setiap bulan 1%. 1%. Okay. So berapa banyak? Kalau 100, dia tak, okay. Dia calculate untuk kira upah simpan based on marhum, bukan based on financing. So 100,000 kali 12%, you kena bayar 12,000 setahun. Okay. Maksimum 18 bulan kan. Kalau kita nak pergi ke 18 bulan, maksimum kita kena bayar 18,000. Maksudnya, dalam masa 18 bulan, I kena bayar 18,000 upah simpan, campur balik modal I tadi, I yang ambil financing 75,000, saya kena cari 93,000 by end of 18 months. Kalau tak, emas saya kena lelong. Mana kita nak cari dalam masa 18 bulan? 93,000. Okay. Right. So dekat sini, statistik Arahnu menunjukkan 1 billion. 1 bilion emas dilelong setiap tahun. So kebanyakan orang yang letak duit, letak emas dia dekat Arahnu, dia tak dapat ambil balik. Why? Because sebab bukan tak ada duit sebab masa. Limit masa only 18 bulan. Okay. Right. So dekat sini, tadi saya dah beli emas, saya nak jual pula emas. I dah beli, katalah dah beli gold 999, dah beli physical gold jewelleries, saya nak jual. Kedai emas akan ada markdown. Markdown dari mana? Daripada MKS pricing. Dia markdown berapa banyak? 10 ke 15%, dan untuk jewelleries 15 ke 20%. So dekat sini kalau kita tengok kan, we have to wait harga emas 20 ke 40% kenaikan dari harga kita beli, baru balik modal ni cerita. Belum untung kita baru cerita balik modal ni. So, berapa lama nak balik modal kalau kita beli emas kat luar ni dengan ekosistem dekat luar? Sebab tu sebelum ni I'm not interested in gold. Because this is how. When I buat calculation, I tak tahu dekat mana saya nak untungnya. Okay. So, apa beza dengan ekosistem GLA kita? Ekosistem quantum metal kita. Okay. Hari ni kita cuma jual satu jenis emas, iaitu 999.9. Kita tak ada jewelleries, okay? So, tapi kita ada produk. Kita ada produk GSA, GLA dan GLA 1x10. And then kita juga ada Arahnu, GAA kita tadi. Okay? So, emas dekat quantum metal based on what? LME pricing.
kita based on LME pricing. Of course, kalau kita nak beli produk, company ada markup. Itulah untung company. Berapa banyak company markup? Company markup sebanyak 7% untuk GSA, 4% untuk 1/5 dan 3% untuk 1/10. Okay. Lepas tu Arahno kita. Tadi ada limit masa, sekarang tak ada limit masa. Okay. And then kita punya profit rate, we call profit rate. Kita tak ada upah simpan. Okay. So kita ada profit rate, kita cuma 3.5% je setahun. Waiting. Okay. Dan financing kita berapa banyak? Sama, 75 ke 80%. So contoh, hari ni tadi kita ada 100,000 marhum kan, nilai of gold. Then kita ambil financing 75,000. Profit rate berapa kena bayar? Profit rate is calculated based on financing. Tadi dia punya upah simpan are based on marhum. Here. Okay. So dekat sini our profit rate is only 2,625 je untuk financing 75,000. Tadi berapa? Tadi 12,000. Jauh beza kan? Okay. And then kita tak ada limit masa. So what should we do? Sekiranya saya buat hari ni, setahun kemudian I belum ada lagi 75,000 nak bayar, nak ambil balik emas I cuma perlu bayar 265 je. 2625 je, I boleh profit another 1 year. Tahun kedua pun tak ada duit, bayar je. Profit rate, profit lagi another 1 year. So, tadi kalau kita tengok saya punya explanation, saya nak profit selama 5 tahun. Bila saya profit selama 5 tahun, dan saya dah dapat balik emas tanpa keluar duit poket. Okay, right. So, hari ni saya nak jual emas. Dah beli produk, nak jual emas kan. So, bila nak jual tadi ada markdown. Tapi dekat quantum metal, dia tak ada markdown. Dia beli dekat kita at what? At LME pricing. So, kalau LME pricing untuk GLA semua at LME pricing. Maksudnya sekarang untuk saya balik modal, saya kena tunggu 7% je harga naik. Kini saya tunggu 4% dan GLA kita cuma perlu 3% je harga naik, kita dah boleh untung. Sebab tu dekat sini kita dah ada beribu-ribu termination. Sebab orang dah untung, sebab untuk produk GLA kena tunggu 3% je. Above that, kita dah start untung. Okay. So this is kita punya comparison. This is very important. The comparison you should know atau you should have the knowledge to explain ekosistem ni. Bila orang tahu, sebab kat luar sana ramai orang beli emas. Tapi semua cakap, oh I dah beli berkilo-kilo dah, sampai sekarang I tak untung lagi. You kena cerita apa beza ekosistem ni. Baru dia nampak. Sebab tu saya ada satu klien yang mana dia nampak sistem ni, dia ada 10 kg, dia terus nak buat Arahno kita. Sebab Arahno kat luar sana, dia boleh pergi up to 250,000 je. And then limit dia, kita tak ada limit. And then paling banyak muamalat Arahno muamalat je yang boleh bagi 1 million. Yang lain 250,000. Katalah klien ada 10 juta, 20 juta untuk rolling capital untuk dia. Sebelum dia berniaga, dia beli dulu emas dan dia ambil balik. Dia boleh buat dekat quantum metal without any limit. Okay. Alright, sekarang about product dah ada, how to maximize kita punya profit as an investor dah ada. Sekarang saya nak cerita pasal financial management. Okay. As a reseller, bagi orang yang makan gaji, dia ada gaji hari-hari, ada gaji bulan-bulan. Okay. Yang mana dia boleh gunakan statement gaji dia untuk dia buat pinjaman rumah, pinjaman kereta kan. Dia dah boleh ada apa yang nak cakap, dia dah boleh gunakan itu untuk dia buat pinjaman. Tapi bagi orang yang full time yang mana dia sebagai reseller, yang kerja dia bukan ada pay slip. So apa yang kita kena buat? So dekat sini saya share sikit. Okay. First kita ada income. Mesti kita kena ada income dulu kan. Kita ada income passive as an investor dalam quantum metal ni. Ini sebenarnya kita nak cerita pasal reseller quantum metal. Untuk money management dia.
Okay. Dengan passive income sebagai investor dan active income sebagai reseller. Okay. Apa yang kita dinasihatkan buat, kita kena ada akaun semasa. We have to, especially guna nama syarikat. Tak apalah, enterprise pun okey. You kena buka akaun semasa, paling bagus dengan nama syarikat. Okay. Untuk apa? Untuk ada statement. So that we can use that statement untuk kita bagi kalau kita nak buat financing dengan bank. Okay. Lepas tu kita juga boleh buka tabung haji account atau ASP account. Why? Kita diversify. Kita dah ada account digital gold dan kita diversify daripada kita punya keuntungan tu, diversify kepada 3 ni. Okay. So untuk reseller yang mana tak ada slip gaji, please kita buat macam ni, start from today. Okay. And then, alright. Contoh kita ada gaji RM5,000. Apa yang kita perlu buat? So selalunya kita akan buat perbelanjaan dulu, habis balance yang tinggal sikit tu lah baru kita nak simpan. So kita ubah minda kita. Dapat je gaji first, apa yang kita buat? First sama ada simpanan atau kita punya simpanan boleh ambil kita punya digital gold tadi lah kan. Okay, so this is how. This is kat mana kita punya simpanan. Kita boleh buat sama ada pelaburan, kita boleh simpan dekat tabung haji, SB tadi, atau kita boleh peruntukkan sedikit untuk kita punya insurance. This is the calculation. Maksudnya, ini adalah yang pertama, bukan ini yang terakhir daripada carta kiraan kita. Okay. And then, daripada gaji tadi, kita guna untuk bayar kita punya expenses, 30%. Maksudnya, kalau you punya kiraan daripada gaji you melebihi 30%, you dah deficit dah ni. Okay, maksudnya kita ni tak pandai on money management. Sebab apa? Kita punya overhead is very high. Lebih tinggi daripada yang sepatutnya kita. Okay. And then, perbelanjaan perumahan. So dekat sini, perbelanjaan je is about 65% from our salary. If exceeding this one, maksudnya memang kita ni tak pandai langsung money management. Kita lebih banyak berbelanja, creating liabilities. So kalau kita dalam condition yang melebihi 65%, start from now kurangkan mana yang boleh kita kurangkan, kita kurangkan. Tapi kalau kita boleh increase this one, this is better. Okay, and then okay, bila kita dapat, of course kita kena beri balik. Ini nak dapat keberkatan. So this is how we manage our income. Mula-mula ketepikan 25% untuk investment, saving and protection. And then untuk overhead kita is not exceeding 65%. So bila orang yang melebihi liability is more than your punya income, selalunya kita jatuh bankrupt kan. This is what happen bila kita exceeding kita punya overhead ni. And then this is for us, orang Islam, satu perkara yang wajib. Okay, yang mana bila kita dapat, kita beri balik. So ini adalah sedikit money management. And then, okay, bila kita dah ada gaji, let's say as a reseller kita dah start ada gaji, dah konsisten dah gaji kita, then apa kita perlu buat? If our income exceeding 3K, 3,000, kita dah boleh istiharkan cukai pendapatan. Bukan maksud kita bayar, tapi kita dah boleh buka akaun untuk istiharkan kita punya cukai pendapatan. Sebab apa? Kita nak tunjuk yang bahawa income kita ni legal dan kita buat pembayaran. Kita register. Ada record dah. Kita nak creating records. Okay? And then, ini apa yang nak buat ni sebab kita nak wujudkan track record kita bank boleh guna untuk kita pembelian. Katalah kita nak buat pembiayaan perumahan. Kadang-kadang orang yang buat reseller, agent ni, income dia orang memang banyak. Tapi bila nak buat pinjaman rumah, nak beli rumah, nak beli cash, takut tak cukup duit. Tapi nak buat buat financing rumah atau kereta, tak boleh sebab kita tak ada semua data-data ni.
Sekarang kita kena ada. Satu, kita kena isytiharkan dulu cukai pendapatan kita. Then, cara kita, the simple way untuk kita create engagement dengan bank ni, kita buat dulu sama ada ASB loan atau kita buat credit card. Bukan untuk kita berbelanja tau, tapi untuk kita wujudkan record kita dengan bank. Daripada sini kita tunjukkan payment, kita punya payment is a good paymaster. Okay. So daripada nak buat ni, kita boleh juga bank dia nilai kita punya apa daripada satu, kita punya facility dengan bank yang kita bagus, paymaster kita bagus. And then daripada kita boleh juga gunakan kita punya fixed deposit sebagai kita punya aset. And then kalau kita ada rumah sewa siap dengan kontrak, maksudnya ada orang sewa, kontrak ada, kita boleh gunakan itu sebagai kita punya aset juga. And then kita punya simpanan tabung haji pun kita boleh gunakan sebagai aset untuk kita tunjukkan bila kita nak buat pembiayaan. Okay. And then this is wajib. Tadi kan saya kata kan buka current account using kita punya company account. SSM using kita punya enterprise pun okay. Okay. So kita tunjukkan whatever income kita daripada reseller ni tiap-tiap hari masukkan dalam account. Biar tengok ada good track record. Okay. Kita kena start buat dari sekarang. Okay. Okay. Alright. This is macam mana, this is basic financial management yang mana as a reseller kita kena start dari sekarang. Untuk apa? Katalah lepas setahun, 2 tahun ni kita dah ada income, kita nak beli property, kita nak beli kereta, kita nak tukar atau kita nak tambah aset, kita kena create ni dari awal. Sebab itu berlaku juga pada saya. Sebab saya pun tak ada gaji hari-hari, tak ada gaji bulanan, tak ada slip gaji. Jadi bila kita nak beli kereta atau kita nak beli rumah, dah satu masalah untuk kita sebab kita tak ada record yang cantik. Okay, so from now kita baru nak bermula Quantum Metal ni, kita nak pergi global, we start from now, all the document kita completekan. Okay, and then sebagai founder kepada Angel Group, sebab dalam ni kita adalah under Angel Group, saya nak share sikit roadmap. Share sikit ni roadmap. Okay, yang mana kita punya target, apa target kita? Untuk sekarang target kita untuk mencapai income. So sebenarnya saya Angel Group punya misi atau goal kita nak dapat 1,500 unit sales per day. 1,500 unit sales per day. That is our aim for 1 year ni. Itu target kita. And alhamdulillah kita dah cecah sampai 1,068, 1,060 per day. Dah almost 4-5 hari dah kita punya cecah. Okay. So sekarang kita nak consistently penjualan unit GLA 1x10 mencecah 1,500 unit per day. That is our aim for overall Angel Group. Okay. So apa yang macam mana kita nak cecah tu? How to get this one? Saya start dengan goals dulu, baru saya go backwards. Yang mana kita perlu ada lebih kurang 5,000 reseller. Ini kita punya target. Kita nak ada 5,000 reseller. Sekarang kita dah ada lebih kurang dekat 2,000 lebih reseller under Angel Group. Okay? So sekarang within this 1 year kita nak achieve 5,000. Saya rasa sangat boleh sebab apa? Kita nak pergi bulan 8 nanti Indonesia market. Kita dah nampak dah yang kita memang boleh achieve sebab satu, kita nak pergi ke Indonesia market. Okay. So selain daripada tu, apa goal kita? Selain daripada untuk 1,500 unit untuk Angel Group, tapi untuk diri, this is what I nak. Kita nak financial freedom. Ini yang kita nak achieve. Financial freedom ni dia kepada individual. Ada orang financial freedom dia bila dia dah settle semua expenses dia, dah settle semua dia punya hutang. Okay. Tapi hutang terpulang. Ada orang hutang 1 juta, ada orang hutang 100,000, ada orang hutang 10 juta. So financial freedom. Semua orang nak financial freedom. And then of course kita nak family punya welfare kan.
as a reseller punya income ni, kita boleh memberi kebahagiaan kepada family kita. And then of course apa yang masuk kita keluarkan balik. Kan, tangan yang memberi kan lebih baik daripada tangan yang menerima. So kita target untuk buat charity. InsyaAllah time to time kita upgrade untuk team yang mana kita buat macam CSR untuk charity. Tak lama lagi reseller kita ni semua akan income 5 angka per day. InsyaAllah. Okay. Kalau kita achieve 1,500 unit per day and kita ada 5,000 reseller, InsyaAllah reseller kita cecah 5 angka per day. So macam mana kita nak dapatkan this goal? How to get this goal? Okay. So of course kita kena tap market. Okay. So sebenarnya Malaysia market okay kita dah start dah. Tapi main sebenarnya basic hari ni, main kita adalah untuk wujudkan reseller yang bila keluar daripada kita punya training ni, dia dah tahu pasal produk, dia dah boleh handling rejection, dia dah master on ekonomi, dia dah boleh tahu pasal ekonomi bila orang bercerita pasal ekonomi, dan dia dah boleh advise klien dia how to maximize the profit. Okay. So kita nak tap berapa banyak? Indonesia only 1% je. Kita nak tap market Indonesia 1% je daripada 300 juta. This is our aim for kita punya angel team ni. Okay. And then reseller pula, macam mana kita nak realizekan kita punya nak tap market, kita nak dapatkan 1,500 unit kita punya goal ni, kita buat program. Apa program yang kita buat? Kita buat Pioneer for 30 speakers. Apa rationalnya ada 30 speaker ni? Kita ada intention untuk buat kelas every day. Dan kelas kita ni is not full class. Dan setiap speaker akan bercerita pasal satu produk. Katalah hari Isnin pukul 9 malam pasal produk je. GLA, GSA dan GAA. So siapa yang nak tahu pasal produk boleh pergi kelas ni. Siapa yang nak tahu pasal reseller, katalah pukul 6 petang. So dia akan masuk kelas reseller je. So apa yang kita lemah, kita masuk kelas yang kita sediakan. That is our intention on kita punya objective of 30 speaker ni. Okay. So insyaAllah kita akan adakan daily class yang mana akan dihandle oleh speaker-speaker based on section. Kita tak buat the full lagi. Sebab sekarang you nak dengar pasal produk, you have to dengar from company, you kena dengar semua. Tapi sini tak. Okay. Alright. And then kita nak buat reseller daily ni, and then kita nak buat reseller training, insyaAllah monthly. Basic training ni first. Nanti akan ada basic training 2, 3, 4, 5. Dan that one kita akan niche-kan. Kita akan selected dah. This one kita buka pada semua. After this, group akan semakin kecil untuk kita develop orang yang betul-betul nak di-develop. Okay. So kita nak create income daripada 5,000 ke 50,000. Maksudnya the pioneer ni with our module nanti dia akan achieve this figure. That is our aim. Okay. And then macam mana kita nak buat macam ni? Okay. Rupanya marketing ni dia tak boleh satu konsep boleh pergi semua orang. Tak boleh. Kita kena sectoring kan. Kita kena pergi to direct market. So apa yang kita akan buat? Kita akan buat modul. Kita pecahkan income. Okay. Contoh market kita akan terbahagi kepada 3. Itu based on B40, M40 dan G20. So dan setiap market sector ni dia akan different approach, different method and different tools. InsyaAllah kita akan siapkan semua tu. Okay. And then untuk market B40, because kita 40% of Malaysian are B40 kan, B40 and 420 is about 80%. So untuk B40 yang mana kita rasa dia tak ada big capital dan dia tak ada budget untuk keluarkan marketing, untuk buat marketing, kita akan buat konsep dropship. Ini satu yang sangat baru, insyaAllah akan very successful. Tapi dengan semua punya kerjasama. So yang mana dropship ni punya konsep,
dia akan sediakan online tools provided. Semua orang yang B40 ni, dia kerja dia itu je, ambil tools ni dah marketkan je. So apa yang orang nak, just jawab, itu je. InsyaAllah. Sebab kita dah tengok dropship dekat luar, jual kek dia pun boleh income 20-30 ribu, padahal commission satu kek baru RM3. Okay. So dekat sini kita nak implement tu. Untuk B40 and T20, kita akan ada satu section yang fokus to that market dengan konsep yang berbeza. InsyaAllah. So, alright. Terima kasih. Untuk about product, ekosistem, basic financial, kita dah explain. Dan sekarang nak cerita sikit je pasal reseller. Ada masa dalam 30 minit, sikit lagi masa, saya nak bercerita tentang reseller. Give me 2 minutes. Okay. Dah nampak So, Ika tadi pada punya gambar ke? Tak, Ika Alright. This is kita punya reseller program. Ini reseller kena faham supaya dia boleh explain tu kita punya a new prospect atau new reseller. So hari ni, of course, reseller ni kenapa kita buat reseller, sebab kita nak berjaya. Mungkin kita boleh berjaya dekat tempat lain, cuma kita diversifykan. Macam saya memang saya nak berjaya dalam quantum metal sebab saya nampak opportunity yang sangat besar. Okay. So dekat sini kita kenali tadi orang kebiasaan. Ni saya dah cerita tadi kan. Okay. Macam mana kita nak tackle market kan? Nak tackle market, orang kebiasaan apa produk yang kita boleh explain, orang berniaga apa produk yang kita boleh ceritakan, dan pelabur apa produk yang kita ni kan. Okay. Tapi I sebenarnya nak bercerita lebih kepada alright. Ini Tuan Razni dah banyak bercerita, tapi saya ulang sikit lagi. Kenapa orang nak join quantum metal? Sebenarnya sama je kenapa kita nak join. Okay. So sebenarnya kita boleh gunakan diri kita as testimoni untuk kita cerita dengan orang lain. So kalau katalah hari ni you masuk sebab you nak cari income dekat quantum metal, orang lain pun masuk sebab dia orang pun memang nak cari income juga. So you boleh gunakan diri you sebagai example kepada orang lain. Okay. This one kita boleh gunakan. InsyaAllah nanti after ni kita akan masukkan dalam channel untuk orang boleh gunakan sebab-sebab ni kenapa. Okay. And then this is reseller program. How to be a reseller? Ramai yang asyik bertanya macam mana nak jadi reseller, kan tak faham. Okay, this is how. So how to be a reseller, you kena beli sama ada 1 unit 1 kali 10 atau 3 unit 1 kali 5. Then dia bukan automatic lah, you jadi introducer, you kena apply to be introducer. You kena minta bagi tahu orang atas yang you nak jadi introducer. So introducer akan dapat overriding 2%. Maksudnya kalau 1 kali 10, dia dapat $5 per unit. Okay. And then daripada introducer, you nak upgrade yourself to be a dealer, you kena ada 5 direct client minimum. Tak apa, you ada 10, 20 tak apa, tapi minimum kena ada 5. 5 direct client yang mana 5 ni ada sales sebanyak 30,000 atau 30 unit GLA 1 kali 10. Okay. 1 kali 5 dikira juga. So, tapi kalau 1 kali 10, you kena ada 30 unit. Kalau 1 kali 5, kena total semua total 30,000. Okay. Then you entitled to be a dealer yang mana you override 7%. 7% ni lebih kurang $17.5 per unit of 1 kali 10.
Yang ini you makan 5 unit, $5. Sini you makan $17.5 overriding dia. Jauh tu ya. $12.5 per unit. So, kalau dah jadi introducer, cepat-cepat upgrade jadi dealer. Okay. Then, daripada dealer, you boleh jadi dealer developer. Okay. Kita punya konsep, program kita akan cut. Maksudnya, putus bila kita jumpa the same level. Contoh saya dealer, tuan dealer. So, kalau tuan beli atau grup tuan beli, saya tak dapat dah. So, apa yang kita perlu buat? Kita kena upgrade ourselves to be dealer developer. Dealer developer, dia dapat 7% juga. Tapi dia boleh override. Override dealer and override introducer sebanyak berapa? 3.5%. Berapa 3.5% ni? Lebih kurang $8.75 per unit. Maksudnya kalau dealer ada 50 unit hari tu, introducer ada 50 unit, ada 100 unit, dia dah override, dia kerja dua orang ni sebanyak 8.75 kali 100 unit dah $875. Okay. Semalam seorang kawan saya telefon, dia dealer developer je. Dia bagi tahu, Aida, hari ni income I RM5,500 malam hari ni sahaja as a dealer developer. Okay, so this is how to be a dealer developer. You kena ada 5 direct dealer bawah you, and then total group sales, total 5 dealer ni is 150k. Untuk daripada introducer sampailah ke dealer developer, dia kena sendiri. Sampai merchant actually, sampai merchant you kena okay. Alright. Okay. Introducer, okay. This is introducer, this is complicated sikit tapi nanti saya explain. Introducer tadi 2%. Kalau produk 1 kali 5, 1.5%. Kalau orang beli GSA, dia dapat 0.5%. And then, kalau $250, yang ini 2% daripada $250 lah. Kalau 1.5% daripada $25, 1 unit 1 kali 10 dan ini adalah pembelian GSA. Okay. Commission untuk introducer ni, ramai tanya, saya dah sponsor, dah kenalkan orang, kenapa saya tak dapat commission? Commission you dibayar dalam bentuk emas dalam you punya GSA. Check dekat you punya GSA, you akan nampak you punya commission masuk dalam GSA. Okay. Alright. So dealer, dealer tadi dapat 7% and then untuk GLA 1 kali 10, 1 kali 5 dapat 3.5%. Untuk GSA you akan dapat 2%. Okay. Alright. This one. Okay. Commission, kalau dealer you dah ada payout dah. So you dah boleh tengok commission you dekat payout. Okay. Katalah hari ni, hari ni you introduce 5 introducer, 5 client. Okay. You dah, okay, kalau 5 introducer bawah you dah jadi dealer kan, you boleh override 5%. Maksudnya introducer dapat 2, you dapat 5. Introducer yang buat kerja, tapi you dapat 5%. Introducer dapat 2%. So, kita memang kena kerja jadi dealer. Okay. So, katalah seorang daripada tu dah naik jadi dealer. Okay. Kalau you dealer, bawah pun dealer, dia dah putus dah, tak makan. So, you kena kerja jadi dealer developer. Okay. Tapi, selagi kita janganlah stop ada 5, kita tak nak cari orang dah. Untuk jadi merchant kena ada 25 dealer. So, kita start juga cari a new client untuk jadikan dealer yang mana kita boleh entitle 7%. Okay. Okay. Hari ni, introducer, you are introducer. Katalah introducer, you cari 2, 4, 6, 8, 10 orang. 10 orang. Yang mana ambil 3 units. So, you dah ada 30 units. Bila you ada 30 units, you dah jadi dealer. Kena direct kita our direct cukup 30, then you dah upgrade to be a dealer. Okay. Tapi kalau you introducer,
you ada 2, 4, 5 orang. Setiap 5 orang ni beli 6 units. So cukup 30 units, you juga jadi dealer. Okay. So as long as you tak kisah you ada 10 orang ke, you ada 15 orang ke, tapi minimum 5. Ada 5 orang group, dia punya sales total 5 ni 30,000 atau 30 unit, you dah entitled to be a dealer. Okay. Okay. So sini, okay. So apa yang you perlu buat as a dealer, dia dah ni, you tetap kena cari juga. Sebab kita nak aim untuk higher level lagi. Don't stop, cukup 5 you stop dah. No, that is wrong strategy. Cukup 5, you dah jadi dealer, cari lagi. Okay, create your group, build your group. Okay. Katalah introducer, ada 6 unit, 10 orang. You imagine 6 orang cari 6 orang sama juga konsep macam kita. Yang maksud setiap orang nak jadi dealer ni dia cari 6 orang je. So lebih ramai orang bawah kita, lebih strong lah kita punya income and sustain lah kita punya income. So kalaulah ramai orang berkeluh complain about dulu punya sistem dengan sekarang punya sistem. Actually sekarang punya sistem dealer developer dah boleh ada income 5,500 per day. Dulu you have to be merchant baru boleh dapat that figure. So betapa sekarang punya program, sekarang punya reseller program lebih benefit kepada reseller. Okay, alright. So introducer, dealer, and then dealer developer. Okay, dealer developer. Okay, dealer developer tadi makan berapa? 3.5%. Maksudnya kalau dia dealer developer, dia ada bawah dia 500 orang. So dia makan setiap unit orang tu dia dapat $8.75 per unit. Baru dealer developer. So sekarang siapa yang dealer aim to be dealer developer, siapa yang introducer aim to be dealer. Okay. Dah jadi dealer developer, don't stop. Kita nak aim for merchant pula. Merchant kena ada 25 dealer dan 5 dealer developer. So saya tak nak proceed lebih detail, tapi kita sampai dealer developer dulu. Achieve dulu. Dah achieve, baru the next training kita go for dealer developer and merchant. Okay. Alright. So ini adalah contoh-contoh macam mana reseller nak cari klien. Tadi boleh guna cara Nini yang boleh buat online marketing. Yang ini kita boleh senaraikan kita punya prospek. Senaraikan yang mana kita kategorikan. Kita niche-kan daripada besar, kecil-kecilkan sampai kita jumpa orang yang betul-betul kita rasa sangat bagus untuk jadi kita punya partner. Dan kita pilih daripada situ. Okay. So kalau tengok sini, kita daripada 100, 200 orang, jadi 100, jadi 50, jadi 25, jadi 10, jadi 5. So insyaAllah yang 5 ni jadi frontliner kita yang terbaik. Lepas 5 ni, kita ada lagi 10 untuk kita jadikan second layer kita. This is how kita punya. Okay. Alright. So this is a reseller program. Okay. Ini yang tadi kita start dengan senior merchant 20%, dia punya overriding, total payout count ni 20%, tak exceeding. 20% ni berapa? $50. Maksudnya $50 ni lah dia bagi seberapa banyak orang, $50 ni je. Dia takkan overpaid, you don't worry. So dia ada calculation dia. Yang mana takkan overpaid because total payout is only $50. Okay. So 20% untuk senior merchant, merchant 14%, dealer 7% dan introducer 2%. Ni kita kena ingatlah. Okay. Right. And then senior merchant developer, merchant developer and reseller. Reseller, dealer, developer. Okay. Inilah pangkat-pangkat yang ada, tapi tadi main. That one is main. Senior merchant, dealer. And then antara diorang ada pula senior merchant developer and dealer developer. Okay. Alright. So commission tadi kita dah explain.
yang mana kita overriding. So saya pun tak ada banyak masa lagi, tinggal berapa minit je. So, saya nak buat conclusion kepada semua. Satu, we have to mahirkan diri dengan produk kita. Itu wajib. Kalau tak ada, then susah you nak bercerita. And then mahirkan diri dengan konsep perniagaan. Tadi saya dah cerita pasal konsep kan. And then mahirkan diri dengan strategi commission company supaya kita boleh ajar kita punya reseller macam mana nak target income. And then kita tahu tentang karakter. Ni you have to know. Tadi kan kita dah bahagi-bagikan last dapat 5 orang ni. 5 ni kita dah tahu dah apa dia punya suka tak suka macam mana semua kita dah tahu. Sebab kita dah buat pemilihan. Okay. And then we have to be creative. Kita tak boleh buat perkara yang sama untuk dapat different output. Maksudnya hari ni saya nak buah durian tapi saya tanam buah rambutan. So saya takkan dapat buah rambutan sebab saya takkan dapat buah durian sebab saya tanam pokok rambutan. So hari ni you nak jadi apa, you yang kena start daripada sekarang. Okay? So tak ada apa lagi. Dah masa ke? Oh ada lagi berapa minit ni? Okay. So saya ada lagi berapa minit, saya nak wrap sikit. As a reseller ni, apa sebagai reseller ni based on experience. Orang sebenarnya, kita tak perlu jadi terlampau pandai. Kita kena tahu tapi tak perlu jadi terlampau pandai. Untuk jadi reseller yang berjaya, yang paling penting adalah attitude kita. We have to have a good attitude untuk berjaya ni. Saya rasa dekat mana-mana pun kita kena ada attitude yang berjaya. Attitude orang berjaya. So macam mana attitude ni? Budi bahasa kena bagus. So orang suka kita. Kita sebenarnya Quantum Metal punya reseller ni sebenarnya sangat senang. Kita kena make sure orang suka kita. Orang yang kita nak jumpa ni dia kena suka dengan kita. InsyaAllah senanglah kita buat presentation. Okay. So nak dapat orang suka kita, attitude kita kena bagus. Kita kena humble. Kita kena senyum bila jumpa orang. Tak perlu kita jumpa orang, kita nak tunjuk yang kita pandai. Tak perlu. Tak perlu kita nak condemnkan produk orang lain. Tak perlu. Apa yang perlu, kita humble, kita share apa kelebihan produk kita je. And then, bila sebagai reseller ni, insyaAllah tak lama lagi kita akan ada orang yang bawah kita kan. Maksudnya orang yang kita kena dekat. Jadi, kita kena jadi orang yang rational, tak cepat marah dan boleh menyelesaikan masalah. Bila nak jadi leader, you have to have that character. Sebab kita akan dapat masalah setiap hari. Sebab kita ramai orang kan. Jadi kita kena ada satu skill pada diri kita menyelesaikan masalah orang. Sebenarnya kita ni tempat orang bagi masalah. So we are the one yang kena selesaikan masalah orang. So from now, sebab tu kita kena ada tadi 5 orang yang kita pilih ni adalah 5 orang yang akan tapis sebelum sampai ke kita. Dia pun kita kena lantik menjadi orang yang pandai handling rejection and handling problems daripada orang-orang kita. So insyaAllah kita jumpa di puncak kejayaan. Adakah Quantum Metal boleh jadi kejaya? Yes, jawapan dia. Dan ramai kita yang dekat sini dah ada income yang sangat best kan. So apa tugas kita sekarang? Share dengan orang kat luar sana bahawa Quantum Metal boleh jadi salah satu solution untuk selesaikan masalah kewangan kita. So saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa anda di puncak kejayaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita punya sifu kita iaitu SM Senior Merchant Aida Abdul Karim. Puan Aida. Baik, itulah. Terima kasih kepada Puan Aida kerana dapat memberikan kita penjelasan yang sejelas-jelasnya pada hari ini supaya anda semua mendapat ilmu yang sangat berharga yang ada je selok-belok dan juga tip dan juga rahsia yang ada di dalam kita punya reseller program kita tuan-tuan. Baik, saya memetik sikit apa yang sebelum saya nak tutup untuk kita rehat. Saya memetikkan sedikit apa kata poin-poin yang perlu anda ingat, perlu anda tahu yang diterangkan oleh Puan Aida tadi. So daripada mula sampai habis dia terangkan tentang kita punya konsep, kita punya produk, kita punya sistem, kita punya digital marketing daripada adik kita tadi. So benda itu semua ada ilmu yang anda harus ada sekurang-kurangnya untuk anda berjaya di dalam
di dalam apa kita punya program kita. Dan yang paling penting, yang satu yang Pak Aida tak sempat nak tip, yang last sekali slide tadi tu, yang lepas pada kreatif, iaitu anda harus berani untuk berjaya. Okay, anda harus berani untuk berjaya, supaya dengan keberanian itu yang akan memupuk dan juga akan menjadi satu enhance atau satu booster untuk anda keluarkan anda punya keberanian untuk anda menjadi orang yang berjaya. Baik. Satu benda yang anda perlu tahu ialah tentang bila disebut tentang B40, M40, T20 tu tuan-tuan, saya difahamkan pada hari semalam saya telah mendapat info yang mana M40 ramai lebih kurang daripada 600,000 M40 telah menjadi B40. Dalam keadaan isu yang ada di sini membuatkan orang daripada golongan M40 telah berpindah kepada B40. So jadi sebenarnya tuan-tuan, saya nak beritahu kepada anda, itu adalah satu indikator yang mana sebenarnya ramai orang sedang mencari peluang di luar sana. Ramai orang yang sedang mencari sesuatu untuk mereka dapat mereka untuk hidup, untuk mereka hidup, untuk mereka keluar daripada kepompong kesusahan yang ada pada hari ini. Makanya sesi kita yang selepas pukul 2 ni sangat penting. Sebab apa tuan-tuan? Sebab sesi kita yang kedua nanti, yang jam 2 nanti adalah sesi perbandingan, sedikit tentang perbandingan. Tetapi sesi yang seterusnya itu adalah how to start, bagaimana anda nak berjaya, yang akan diterangkan, yang akan diberikan oleh seorang coach yang seorang trainer, international trainer yang hampir dengan saya lebih daripada 23 tahun yang kami buat training selama hampir 20 tahun ini. So beliau akan berkongsi secara lebih detail bagaimana untuk kita bermula, bagaimana kita nak start, jadi bagaimana kita nak handling the rejection dan juga why change, kenapa kita perlu berubah. Okay? Balik, dan juga Puan Aida menyentuh tentang money management. So yes, itu satu benda yang betul. Memang dia sebagai leading kita, dia sebagai leader kita, dia memperingatkan kita untuk kita mula dengan money management, supaya kita tidak terjerumus kepada hutang ataupun kita terlepas apa-apa yang tidak patut. Baik.